Baik, selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cikgu-cikgu boleh menggunakan aplikasi Socrative untuk membuat exam ataupun kuis semasa cikgu menjalankan PDPR. Okey. Yang pertama sekali cikgu pergi pada aplikasi Google, kemudian cikgu pergi pada Socrative Home, cikgu klik Socrative Home. Kemudian cikgu akan nampak paparan seperti ini. Okey, bagi cikgu yang baru pertama kali menggunakan Socrative ini, cikgu boleh sign up for free. Cikgu boleh masukkan cikgu punya email dan juga cikgu punya password. Okey, saya cadangkan cikgu guna Delima kerana dia boleh save kita punya account ini. Okey. Kalau cikgu tak ada Delima pun tak apa, guna akaun email personal yang lain juga boleh. Okey. Saya pernah menggunakan Socrative ini, so saya boleh log in, pergi kepada teacher login. Okey, cikgu pergi pada teacher login. Hari ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cikgu buat quiz dan juga bagaimana cikgu share quiz tersebut kepada pelajar. Okey. Baik, kita tengok satu persatu dulu. Okey, cikgu klik quiz. Okey, yang ini kalau cikgu pernah launch quiz lah. Okey. Pergi pada quizzes, cikgu pergi add quiz dekat sini. Create new. Cikgu pergi create new. Okey, kemudian cikgu akan nampak paparan seperti ini. Okey. Dia akan tanya, okey, ini multiple choice adalah cikgu menggunakan pilihan jawapan A, B, C hingga D. True and false adalah jawapan betul dan salah dan juga short answer. Okey. Jadi hari ini saya nak tunjuk bagaimana cikgu buat multiple choice and true and false. Short answer ini kelas saya sudah pernah cuba. Dia ada sedikit kelemahan Socrative ini. Contohnya kalau cikgu set skema jawapan cikgu menggunakan huruf kecil dan huruf besar, walaupun jawapan pelajar itu betul tetapi tidak sama seperti skema jawapan yang cikgu bagi, jawapan pelajar itu akan jadi salah. Jadi bagi saya Socrative ni hanya sesuai untuk multiple choice dan true and false yang tidak memerlukan pelajar typing. Kalau pelajar typing walaupun jawapan dia betul, kesilapan huruf kecil, huruf besar ataupun penggunaan penanda wacana akan menyebabkan jawapan pelajar itu jadi salah. Okey. Jadi kita cuba multiple choice. Okey, cikgu akan nampak paparan seperti ini. Dia ada have a multiple choice question to ask. Ada beberapa point lah dekat sini. Okey, saya ada sediakan soalan lah. Okey, kalau cikgu sudah sediakan soalan seperti ini, sudah siap seperti ini, sangat mudah untuk cikgu copy and paste sahaja sebenarnya. Okey, untuk copy and paste. Paling senang cikgu sudah set lah soalan tersebut supaya cikgu tak perlu typing lagi. Okey. Jadi apa yang boleh cikgu buat? Cikgu boleh copy and paste yang ini. Cikgu boleh copy, kemudian cikgu pergi kepada bahagian soalan, cikgu paste. Okay. Cikgu betulkanlah dia punya format tu kalau ada yang tak betul. Kemudian apakah jawapan A tu, cikgu pergilah copy and paste semula. Contohnya soalannya apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi? Okey, kita copy dulu, kemudian cikgu paste. Okey, soalan B. Berpura-pura dalam pergaulan. Okey, answer C. Sorry. Pertuturan yang menyakitkan hati. Okey, copy. Kemudian cikgu paste. Dan akhir sekali, engkau dah menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Okey, cikgu copy and paste. Okey. Sekarang jawapan telah pun sudah disediakan. Okey, kalau cikgu tengok B ini adalah untuk bold, yang ini cikgu boleh italic ataupun cikgu boleh sendingkan jawapan tersebut. Ini underline, cikgu boleh gariskan. Tapi
soalan ni cikgu boleh tukarlah huruf kecil huruf besar sebenarnya. Okey, kemudian cikgu jangan lupa untuk tikkan dekat sini mana satu jawapan yang betul. Contohnya kita tengok soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi, budi pekerti yang mulia, berpura-pura dalam pergaulan, pertuturan yang menyakitkan hati, angkuh dan menunjuk pada orang lain. Okey, cikgu klik jawapan yang betul adalah dekat sini. Kemudian apa yang cikgu kena buat adalah cikgu save. Tekan dekat sebelah sini. Okey, jadi soalan satu kita sudah siap kan, cikgu. Soalan satu kita sudah siap. Okey, cikgu boleh tengok dekat sini. Kemudian add question. Okey, cikgu boleh gunakan step yang saya tunjukkan tadi untuk menunjukkan multiple choice. Okey, sekarang kita cuba true and false pula. Okey, apa yang cikgu kena buat? Add a question, cikgu pilihlah. Okey, kalau soalan nombor 2 tu cikgu masih nak teruskan untuk objektif, cikgu tekanlah multiple choice. Kalau cikgu soalan nombor 2 nak letak true and false, cikgu klik true and false. Okay. Baik, contohnya untuk true and false pula, kita type, tanyalah soalan. Okay, contohnya saya gunakan soalan yang lain. Okey, kita guna soalan ini. Tanggungjawab seorang anak terhadap keluarganya ialah, okey, kita cuba. Kita modify soalan ni ya. Kita ubah suai sikit. Okey. Okey. Cikgu copy and paste. Kita tambah soalan kata tugas di depan lah. Apakah, okey, tanggungjawab seorang anak terhadap keluarganya ialah belajar bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama keluarga. Okey. Adakah betul ataupun salah? Okey. Saya tahu dalam bahasa Melayu, dalam pendidikan moral tak ada true and false kan? Dia betul dan salah. Tapi true and false ni dia tak boleh tukar. Jadi jawapan yang betul adalah true. Kemudian apa cikgu kena buat? Cikgu klik. Okey. Cikgu klik save. Okey. Katakanlah ini adalah contoh soalan yang cikgu nak gunakan. Okey, apabila cikgu dah type semua soalan tersebut, cikgu bolehlah. Okey. Okey, satu lagi saya nak tunjuk dekat sini. Katakanlah cikgu nak add image kan. Okey, sebenarnya boleh dekat sini kelas, cikgu add image dekat sini. Okey, cikgu masukkan gambar yang cikgu telah download, cikgu letak dekat situ. Okey. Cikgu letaklah, okey, gambar berikut menunjukkan semangat gotong royong oleh penduduk Kampung Indah. Apakah nilai universal yang ditunjukkan oleh penduduk tersebut? Okey. Contohnya answer A tanggungjawab, tapi sebenarnya nilai dalam pendidikan moral adalah bertanggungjawab tapi kita nak uji pelajar kita. Kemudian bekerjasama, tapi nilai yang betul adalah kerjasama saja. Kita tengok pelajar kita ni dia dah hafal tak nilai moral. Kemudian kita ada toleransi. Okey, kita betul lah, kita bagi jawapan yang betul lah. Dan akhir sekali berterima kasih contohnya lah. Okey, jadi jawapan yang betul adalah dekat situ cikgu jangan lupa klikkan toleransi, kemudian cikgu klik bahagian ni. Okey, yang bahagian 1 point, 2 point ni saya tahu kalau boleh cikgu letaklah 1 point, tapi kalau nak ubah 1 point ni pun yang ini cikgu kena upgrade. Bila cikgu kena upgrade, cikgu kena beli aplikasi ni. Jadi pada saya kita tak perlulah, kita guna saja yang free. 1 point ini pun sudah cukup. Okey, jadi kita klik untuk kita save jawapan tersebut. Okey. Katakanlah jawapan cikgu ini semua, soalan cikgu ini semua sudah selesai. Okey, jangan lupa cikgu letak apa tajuk kuis yang cikgu berikan inilah. Okey, contohnya adalah peperiksaan akhir tahun.
Cikgu kemudian cikgu save and exit. Okey. Jadi dia telah pun save cikgu punya uh, soalan tadi, iaitu kita boleh tengok peperiksaan akhir tahun. Jadi apa yang kita kena buat sekarang, bagaimana cikgu nak share dengan pelajar adalah cikgu tekan bahagian launch, cikgu pergi bahagian quiz. Ini adalah peperiksaan yang kita telah create sebentar tadi. Okey, klik. Kemudian kita pergi next. Okey, yang ini saya nak beritahu, share mengenai setting dekat sini. Instant feedback ini contohnya adalah pelajar dia dah jawab soalan. Okey, katakanlah soalan 1 dia tak boleh jawab, dia tinggalkan. Kemudian nak pergi pada soalan 2. Dia tak boleh berpatah balik kerana kita nak perlukan instant feedback. Tapi kalau cikgu buat exam, kalau boleh saya cadangkan cikgu guna open navigation supaya pelajar boleh ubah jawapan dia sebelum dihantar. Okey. So cikgu require names, minta pelajar untuk tuliskan nama dia. Kemudian bolehlah show final score. Kemudian cikgu boleh start. Jadi cikgu telah pun launch lah quiz tersebut kepada pelajar cikgu. Jadi kita punya quiz telah pun dihantar ataupun pelajar kita boleh cuba. Maksudnya dekat apa kebaikan Socrative ini, dia boleh tunjukkan nama pelajar, berapa skor yang dia dapat dan berapa result yang pelajar ini dapat. Dan akhir sekali sebenarnya cikgu boleh download dalam spreadsheet dan cikgu boleh nampak jawapan pelajar tersebut per individu, ataupun kalau cikgu nak terus dapatkan markah pun boleh. Okey, bagaimana pula kalau pelajar nak masuk ke dalam quiz ini? Apa yang pelajar boleh buat? Okey, cara dia adalah suruh pelajar itu pergi kepada Google juga. Okey, kemudian minta pelajar itu typekan Socrative. Okey, Socrative sekali lagi. Pelajar itu pergi Socrative. Okey. Kemudian sebenarnya pelajar tak perlu login cikgu tidak perlu, pelajar tak perlu ada akaun Socrative pun. Apa yang pelajar itu buat, pergi kepada student login, room name suruh dia masukkan nama cikgu ataupun apa nama bilik yang cikgu nak namakan. Contohnya macam saya tadi, saya letakkan nama Morika. Kemudian suruh pelajar itu join. Kemudian apa yang pelajar itu kena buat adalah dia terus boleh nampak dia punya nama. Okey, contohnya dia kelas mana? Okey, minta pelajar itu tulis nama penuh lah. Contohnya nama pelajar tersebut Anna Albert contohnya. Okey. Kalau boleh letaklah nama kelas sekali. Okey, tingkatan 1E contohnya. Okey, done. Ini saja yang pelajar kena buat. Kemudian pelajar tu sudah boleh tengok soalan dia. Okey, contohnya dia jawab apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi. Okey, pelajar tu jawab A, kemudian finish quiz. Okey, kalau pelajar itu letak, dia akan ingatkan bahawa ada beberapa soalan belum dijawab. Okey, jadi apa yang cikgu kena bagi tahu pelajar, suruh dia pergi kepada soalan nombor 2. Tanggungjawab seorang anak terhadap keluarganya ialah belajar bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama keluarga. Jadi pelajar itu jawab true. Okey. Kemudian suruh pelajar itu tekan next. Okey, gambar berikut, ini adalah gambar yang kita telah upload tadi, menunjukkan semangat gotong royong oleh penduduk Kampung Indah. Apakah nilai universal yang ditunjukkan oleh penduduk tersebut? Jadi pelajar pilihlah mana jawapan yang betul. Contohnya adalah toleransi. Kemudian apa yang pelajar itu boleh buat? Okey, the 3 of 3 itu sudah settle. Finish quiz. Are you sure you want to finish the quiz? Suruh pelajar itu tekan yes. Jadi dia boleh tengok berapa terus markah dia, skor dia berapa, persen dia berapa, dan boleh tekan OK, settle. Pelajar sudah siap menjawab kuis yang telah cikgu berikan sebentar tadi. OK, bagaimana pula kalau paparan guru, kalau dia nak semak sama ada pelajar itu sudah siap ataupun belum? Cikgu sendiri boleh tengok dalam cikgu punya account. OK, cikgu boleh tengok Okey, ini adalah teacher login. Pergi pada teacher login, masukkan password. Okey, sign in semula. Cikgu tengok berapa pelajar sudah jawab. Okey, pergi kepada... Okey, katakanlah sudah selesai. Semua pelajar kita sudah jawab, cikgu tekan finish.
Cikgu kena finish dulu aktiviti ni. Okay, finish. Cikgu type, cikgu klik finish. Kemudian cikgu tengok. Okay, show names. Okay, tunjukkan nama berapa skor yang dia dapat. Show response. Okay, soalan satu dia jawab A betul. Soalan dua dia jawab betul. Show results. Semua jawab betul, 100%. Okay, kalau cikgu dah nampak, kalau ada 40 student, 40 student lah yang akan menunjukkan pemarkahan di sana. Cikgu boleh export dalam bentuk uh, individu, cikgu boleh tengok. Tapi yang itu kena bayar lah. Okay. Okay, cikgu download. Okay. Dan cikgu boleh tengok dalam cikgu punya Excel secara automatik. Inilah contohnya jawapan pelajar, mereka sudah jawab nama pelajar, apa dia punya student ID kalau ada lah. Okay, berapa skor dia, berapa markah dia, terus semuanya ada dekat sini. Mengikut apa yang cikgu nak download lah, berserta dengan soalan sekali. Soalan satu, soalan dua dan sebagainya. Jadi cikgu boleh save sebagai bukti pelajar itu telah jawab. Okay. Jadi inilah perkongsian saya bagaimana cikgu boleh menggunakan peperiksaan akhir tahun untuk menggunakan aplikasi Socrative. Okey, diharap video ini dapat membantu guru-guru untuk membuat soalan ataupun kuis dalam PDPR. Okey, terima kasih semua.